mereka sanggup bunuh anak-anak mereka kerana khasyatan imlaqin, kerana takut kesepitan hidup. Bunuh lama dah. Patut kadang-kadang saya fikir benda ni. Sebab tu dalam Islam, you nak kahwin, you kena rancang siapa suami you sekarang tau. You kena rancang sampai bini you sekarang. Bukan cari besok kahwin, tak bubuh apa kali bubuh waktu married dengan saya kan. Jangan kata mangkuk macam tu. Makna you kena rancang dengan doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah jadi suami kita yang baik. Ya Allah, sering you kena banyak berdoa dengan Allah SWT. You kena istikharah, kena banyak minta kebaikan daripada Allah. Di balik bab saya tak nafikan macam soalan lelaki tadi ni, anak orang kalau preparation kurang hari ni, zaman yang dulu kadang-kadang mengenai zaman yang sebenarnya. Kita tak nafikan. Saya punya takkan kau orang mari korban punya bosok, jubah punya labuh takkan ambil kaki ayam yang pun ganggu panjang lebih pada aku kari hitam legam macam king cobra kedai patung 2, 3 sini lepas sampai pakai Shaolin panjang besok balik pelawak mati orang. Tapi tengok ya Allah, rumah pun tak ada contoh dia. Kemudian pula dia menyusahkan mak bapak. Saya kata agama, akhlak orang yang tak ada kerja ni, agama dia ada tapi akhlaknya fail. Cari kerja hukum yang wajib. You nak kahwin dengan awak sebab dia kata anak saudara saya, anak sepupu saya, dia kahwin tapi sebab lelaki tu bapak orang berada, lalu bapak sumbang semua. Kau bagi makan minum sebab you nak kahwin, you kena bincang dengan mak bapak you. Jangan ikut suami dia. Sekarang ni my cousin perempuan suami dia yang bagi belajar makan minum atas boleh 500 apa semua, duduk kat universiti sambil dia buat part time, dia bagian IT, kerja dengan syarikat semua. Tuhan mesti kat dia, alhamdulillah. Berarti memanglah mana kalau dah tahun satu warga dah susah miskin, duduk kat kawasan termiskin di Malaysia, di paling jauh dalam miskin susah, buat kerja minta anak lelaki, mengaji tak habis, anak kahwin. Lainlah kalau peringkat pihak perempuan di belakang kat kawan saya, bapak perempuan tu yang minang dia di Pakistan dulu, orang millionaire, banglo besar, rumah belakang dekat Action 3. Dia kahwin, alhamdulillah lah dapat anak dia seorang. Tapi suami atau bapaknya yang minang kerana dia hafiz Al-Quran. Ini contoh. Ya, tapi kalau bab ini macam nak menangani, maka bagi tahu lah, buat seperti saya kata, sebelum nak diminang anak dari orang, you kena minang Allah dulu. Bahasa mudah lah, bahasa sastra lah kan. Ini fitri sedap bahasa dia kan, fitri ayah. Kalau you nak minang anak orang, you minanglah hati Allah dulu. Biar Allah tunjuk, layak tak aku nak diminang anak dari orang. Kita banyak masalah, kita tak pernah istikharah dengan Allah. Adik-adik, Ustaz 2 minggu orang kata macam mana lah nampak mimpi, Ustaz target dengan mimpi je. 2 minggu 14 hari Ustaz. Apabila pengarah pengetua Mak Tafiz di Kuala Selangor dijerang, dia kata Haslin, kamu nikah dengan kes-kes Jawa lah. Terkejut perut sebab isteri saya adalah isteri yang dalam masa muda lah. Dia belajar misali, belajar contoh, dia ketua badan dan sebagainya. Rasa hati pun macam tak layak oleh buku Ustaz. Aku ni mungkin ordinary regularly gitu kan. Jadi maknanya semuanya suara 2 minggu tak dapat. Sama ada salam tak nampak muka, tak nampak muka waktu itu, nampak di mata je. Saya kata kebetulan sakit. Ya Allah, aku sakit. Nabi-Mu berkata orang sakit doanya mustajab. Ya Allah, tunjukkan siapalah layak dan setia wajib isteri aku. Ya Allah, saya ada 3 calon sebenarnya ni. Ya, kemudian saya ada 3 calon. Manalah suami dia, Ustaz handsome. Jadi doa budak Kelantan seorang, budak Perak seorang, isteri saya seorang. Alhamdulillah, bila malam yang ke-14 kesat saya keluar namanya macam dia ramai muzik tu, kinon dia Siti Hawa. Tomorrow morning, early morning, bagi saya dekat pengetua, okey, setujulah yang dah letak tadi. Yang penting kalau saya yang ustaz ni pun
minta tolong dengan Allah nak jadikan si awak isteri saya. Who are you? Yes. Sahabat, tak apa, buat separuh. Kalau Allah kata okey tu, okey lah. Ya, ini antara dia, insyaAllah. Ya, hak yang apa nama ni, masalah rumah tangga apa, setiap hidup kita tak nafikan sebab tu prepare. Silang balik dalam rumah tangga ni, tak boleh kita sebut insyaAllah. Ya, dengan masa yang ada ni, wallahualam. Kau Eli yang sebut tentang masalah tadi ni, yang hujung masalah tadi, dengan syaridah tadi ni. Kos apa hidup tinggi menyebabkan perceraian. Okey, terima kasih. Saya sikitlah kalau saya boleh bilang. Kita dalam hidup kita ni, kita apa saja tidak tahu kita ada berdasarkan keputusan yang conscious. Kan? Kita ramai tertarik dengan berita-berita yang tak sedap, berita negatif. Kalau nak buat drama pun suka cerita-cerita yang konflik, itu yang seronok cerita, seronok kita tengok dan seronok untuk kita cerita dengan orang lain. Ya, cerita-cerita happily ever after ni satu yang dah klise bagi kita kan. Tapi bagi saya, apabila anda baca tentang perkara ni, tentang masalah meletakkan rumah tangga, masalah kos hidup yang tinggi, anda boleh buat keputusan sama ada anda pun nak jadi stick itu, ataupun anda boleh buat keputusan untuk mencari jalan yang lebih baik. Sebab ini semua adalah keputusan kita kan. Macam kita boleh berusaha untuk melakukan yang terbaik walaupun dalam situasi yang kejam kan. Sebab kalau kita tengok dalam cerita orang cerai, mesti ada cerita orang yang hidup bahagia. Kenapa kita tak ikut cerita tu? Betul? Kenapa kita seronok sangat tengok cerita-cerita yang negatif? Ambil cerita yang positif dan jadikan itu sebagai panduan. Jangan jadikan benda yang negatif sebagai panduan. Jadikan itu sebagai iktibar dan cari panduan perkara-perkara yang positif, insyaAllah. Dalam 10 cerita tentang perkahwinan, misalkan 9 cerita tentang cerai, 1 cerita tentang bahagia di akhir hayat, ambillah cerita itu, buat keputusan. Sebab itu adalah keputusan dalam keadaan sedar kita buat, termasuklah kahwin. Itu satu keputusan yang conscious. Saya pun macam Ustaz istigharah, nak nampak bayangan Farahin lonely, tak lupa. Tapi saya buat keputusan. Sebab saya keputusan itulah ilham dari Allah. Jadi dalam kata lain, istigharah itu terjawab. Wallahualam. Jadi buatlah keputusan sebaik-baik ini. Mudah-mudahan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Eli atas jawapan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada adik-adik tadi yang bertanya soalan, menunjukkan semangat dan keterusan untuk mendalami lebih banyaklah tentang ilmu rumah tangga dan sebagainya. Saya sangat percaya kita terlalu kesusahan masa. Saya beri ruang. Saya anggap tadi conclusion tu boleh? Ustaz boleh tak? Ustaz nama saya boleh saya anggap ini kita conclusion? Boleh. Okey. Bagi soalan masalah kos tinggi, kos benda, kos gemuk dan sebagainya, saya gunakan teori ini. Saya rasa tak salah kot saya ambil, tapi saya rasa saya cuba cipta sendiri benda ni dan telah dia khutbahkan jemaah. Sebab saya ni panel khutbah di Selangor, bincang tentang salah-salah itu dan sebagainya. Sejak 2 tahun saya tak cebutkan benda ni sebab masa terlalu sempit, sibuk. Model 4 dalam rumah tangga ni, kita kena ingat dia ada 5 T. Yang pertama ialah, you buka mana dalam Google, percaya ada yang orang buat benda ni. Rumah tangga ni, dan Ustaz cakap ni sini, Ustaz ulang balik, tidak semestinya yang bernama Ustaz tak cakap baik. Yes, berlaku di Malaysia. Tak semestinya yang bernama Ustaz tak pernah pukul isteri dia. Jadi bukan saya. Pukul hati, perasaan biasa lekat. Cakap sesat dia hati kan. Yang pertama T ialah ta'aruf. You nak kahwin pasangan, you kena kenal pasangan you dulu bila elok. Nampak? Maksud saya pada bukan kenal semesti sebelum kahwin, tapi kenal dia selepas kahwin pun tak ada masalah. You kenal, Eli kenal Farah. Oh, rupanya Farah ni dia tak suka makan petai. Faham tak? Lalu Eli pun tafahum, dia memahami. T kedua, dia kena faham yang bila dia makan petai, Farah mesti rasa tak seronok, tak sedap tengok, tak sedap pandang. Dia contoh sampai Farah dengan Eli lepas makan jadi ni. Maka Eli lepas sejak tu dia faham, maka tasawuf T nombor 3, dia kena bertolak ansur. Sedap macam mana pun petai, tapi seribu tak suka makan, aku kena jaga hati dia. T tasawuf ni orang payah nak buat.
Tasamuh makna budi bicara atau bertolak ansur. Ini tolong adik-adik, ini Ustaz amalkan. Ti tasamuh dari ta'aruf, kenal mengenal. Ti kedua tasawuf, kena faham memahami. Saya orang badan besar, orang badan gemuk ni tidur kalau tak ada muzik tak sah. Faham? Tak, kadang tak ketak lagi pun dalam kacau. Tidur dah. Ish, wah semak dia tidur pula. Nampak. Ni betul skrip bini aku. Dia ada lesen, dia keras diri, saya beri. Abang dia sembang daripada awal steering sampai hujung steering. Abang ni abang, saya faham sebab saya kena faham. Isteri umur suka cakap. Cantik lah bang nak kat yang tak hitam kan, nikah cerah. Kita kena urut. Imam Ghazali kata, you nak faham tak faham, kena ada 3 benda nak bagi isteri sayang you. Yang pertama pada fa'alakum bil mudahafah wal mula'afah wal madah. Kena ada layak cerita dengan dia. Mudahafah, layak cerita. Dia abang ni abang ni ya. Hatta nak tidur pun mengeruk bunyi. Iya. Dia seronok walaupun kita mengigau sekalipun. Tengok, orang perempuan dia macam tu. Ni balik sama dengan dia. Tak sama suara dia. Ya, baik. Ya, betul. Kena layan cerita. Macam pensyarah. Dia kena layan cerita dengan staff dia, dengan apa nama dia, pelajar dia. Yang kedua, orang kata al-mula'abah, kena ada gurau senda, main-main, gurau-gurau. Kalau tidak takkan sebut Nabi pernah mandi sekali dengan isteri-isteri dia. Isteri dia simbah Nabi, Nabi simbah isteri dia. Alah indahnya, ya Allah. Nabi push, isteri dia push, ya Allah. Nampak begitu. Indah bukan dalam bahasa mudah, bukan beromel dan bayang. Rada weh bila tidur boleh kemas, dia beromel dan bayang sama pokok. Itu bukan. Orang main bilang, apa ni gantai, main bayang dulu orang. Tak boleh dapat langsung. Disebut oleh Aisyah. Nampak tak? Sebab tu saya syorkan siapa nak kahwin, rumah nak buat, mesti rumah tak ada. Tu, apa tekat mandi tu, apa jagusi. Apa stop tu? Bukan bus stop. Bus stop ni. Bila mandi kat bus stop, nak beri orang. Are you crazy? This is the bus stop. Jadi kalau kita cakap bus stop, bus stop. Kau betul kan pandai ni. You pandai tak apa. Ya, buat mandi isteri, buang tuang kempu. Kumpul bila orang. Mana orang belum mandi pun parah. Nampak tak? Kalau sana ni pak, sewa rumah kamu kahwin, duit tak ada, duit kau remeh. Buat apa? Pergi masjid, pinjam tempat mandi jenazah. Jangan tak tahu balik, kamu banyak datang. Hello, this is my place. Jadi kan tak banyak berdoa. Dan yang hujung mana? Al-madahu. Faham rumah tangga ni, budi bicara mesti yang ketiga tadi ni. Kena ada al-madahu, kena ada puji memuji. Thank you para yang masuk doa contoh kan bukan. Terima kasih Abang Ali sebab Abang Ali jadikan para apa nama ni isteri Abang Ali just cakap dia masuk sedapnya makanan Allah, tapi jangan pula salah puji pula. Salah puji kerana Allah bantu, tapi salah puji kerana bodeh jadi buntu. Sahabat kita dia bukan dia kerana Allah, tapi kerana bodeh. Dia orang Melaka, isteri orang Selangor. Isteri masak asam pedas. Ini sedap. Kata dia masak pedas oleh orang. Ya ke bang? Besok asam pedas ni. Sedap bang, sedap. Hari bisa asam pedas. Seminggu asam pedas. Hari ke-8 pergi klinik. Apa? Bentuk berair. Kena buasi. Jalan ini. Kenapa encik? Buasi. Salah puji kerana boleh na'udzubillah, ya. Itu antara. Dan yang keempat, selain pada ta'aruf, tafahum, tasamuh, yang keempat kena ada ta'awun rumah tangga ni, insya-Allah. Ini saya faham. Akhir Jumaat baru ni, tengah sembang jiran sebelah yang pergi Bandung saya. Kawan dia tak kerja ini. Isteri dia bekerja dengan syarikat minyak yang terkenal di dunia. Gaji isteri dia lebih kurang 35,000.
2 tahun lepas dia orang pergi berkhidmat di Amerika. Suami letak jawatan dan ikut isteri dia, kerana dia hantar oleh syarikat duduk di sana 2 tahun 3 tahun. Balik rumah sudah dia orang duduk kat kota Damansara, rumah Masya Allah. Bila dia kata isteri, jangan kerja bang, abang kerja apa kerja bang? Dia bukan rangi, bukan action, bukan ego. Abang kerja apa? Banyak 3,800. Bang, apa yang ayang dapat pada cukup dah. Abang duduk rumah kan nampak pada orang Melayu terbalik. Gaji isteri dia sekarang lagi 38,000. Dia orang itulah kawan cerita. Suami tak dia. Dia kata aku malu berkopi makan bang. Sudahlah, buta-buta je lagi. Kerja malas, harap terdarah dia gaji bini je. You bayangkan, sedikit dah buat makan dia. Dalam mati gila dia buat je. Sampai sekarang tak kerja. Apa hukumnya? Tak ada masalah. Sebab ada budi bicara langsung, ada tolong menolong, bukan salah. Bukan dia kerja lepas kahwin, dia kerja sebelum dia kahwin. Gila apa suami dia berhenti. Gaji RM5,000 lagi RM20,000. Berhenti, haram. Dia kerja, bagi gaji aku. Nah, rumah banglo, jadi bungalo je. Maknanya, ini contoh, ada tolak usul, ada tolong menolong. Loh, bapa dia pun tak ada masalah, bapa bantu tak ada masalah, semua tak ada masalah. Sebab apa? Rumah tangga mereka sukses. Kerana apa dia? Mereka ada taradin. Nombor 5, redha meredai apa yang ada. Ingat adik-adik, pasangan itu adalah amanah daripada Allah. Baik buruk pasangan itu kena ada taradin, kena terima parah, kena terima redha. Inilah suami dia yang bernama Ali Iskandar. Dari Iskandar kena redha, inilah Farah Ramli, isteri yang ada sekarang ni. Yang lepas ni belum tentu lagi. Kan? Jadi nak cerita apa dia? Contoh yang mana kan? Batu pula. Apa ya? Datang baca di gurau-gurau ya. Jadi makna bagi apa dia? Kena terima yang adanya insya-Allah. Itu conclusion ni. Penting. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih saya di atas kesimpulan daripada Ustaz yang sangat mantap lah. Saya kira himati dia. Ta'aruf, tafahum, tasamuh, ta'awun dan riba ini insyaAllah. InsyaAllah bukan dua-dua. Terima kasih saya kira konsep dari Ustaz hari ini dan daripada dua orang yang kita hari ini sangat mantap. Hanya 1 minit terakhir untuk Puan Farah kita pada hari ini yang mungkin kurang lihat, tapi tak apa, insyaAllah mungkin boleh bagi perkongsian pesanan sikit untuk sahabat-sahabat kita di sini yang mungkin keinginan untuk berkahwin waktu belajar ni sangat tinggi. Mungkin boleh nasihatkan sikit supaya diorang relax sikit jiwa tu, insyaAllah. Sebagai student, paling penting sebelum berkahwin tu, tanggungjawab sebagai student tu dah mantap. Sebab bila dah kahwin, dia tambah tanggungjawab. Bila tanggungjawab bertambah, contoh macam kita kahwin, saya rasa sini mesti student kan. Kalau nak kata kita berkahwin masa belajar, pandai bagikan tanggungjawab. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Untuk belajar pun, tuntut ilmu pun wajib. Berkahwin dalam tanggungjawab dan perkahwinan itu wajib kan. Dan bila dan salah satu masalah mungkin cabaran yang nak kahwin muda ni, parents tak kasih. Dan bila kita tanggungjawab sebagai pelajar tu, kita betul-betul dah mantap, tu salah satu kunci untuk kita tarik parents buka hati untuk percaya yang kita pun mampu ikut tanggungjawab dalam rumah tangga. Bila kita mampu untuk jalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Saya kata, kalau jodoh, tu je. Kalau nak dengar promotion, dapatkan Abang Salih pesanan sekarang. Bagi tepukan yang paling gemuruh untuk tiga-tiga balik pada hari ini, insyaAllah. Saya lupa nak beritahu, di belakang sana buku tulisan saya bersama dengan Dodian Jaafar di luar sana, Teori Adam dan Hawa. Dia bukan buku ilmiah satu paket, tapi banyak travelog.
tentang rumah tangga ataupun teori adan hawa, insya-Allah dapat lakukan dari CD sekali. CD zikir tadi kita sebutlah. Ya, pertama kita sambung sikit, lupa nak beritahu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi saya ulang balik, kalau ada yang berminat untuk mendapatkan buku teori adan dan hawa saya Ustaz dan seorang sahabat ini bersama dengan CD ini Ustaz boleh dapatkan di luar. Jadi sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua hadirin dan hadirat pada hari ini di atas supporting anda untuk sesi berkongsi ilmu kita pada hari ini. Mohon maaf segala salah dan hilap daripada pihak saya kerana saya seorang sesungguhnya amatur dalam bidang ini, insya-Allah. Tapi datang ke sini kami berempat untuk berkongsi ilmu, menjadi moga-moga yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat untuk hidup kita hari ini dan akan datang, insya-Allah. Semoga perjalanan pulang tanya-tanya kita pada hari ini selamat, insya-Allah, dan didoakan yang baik-baik untuk Ustaz, untuk pasangan yang akan meraihkan 2 tahun anniversary bulan depan, yang baik-baik, insya-Allah, dikurniakan cahaya waktu yang baru dan yang menjadi usaha yang terbaik untuk akhirat nanti, insya-Allah. Oleh itu saya serahkan balik kepada saudari penghuni majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih ucapkan kepada barisan panelis dan moderator atas kupasan yang cukup menarik dan syarat dengan ilmu pengetahuan. Suka untuk saya umumkan bahawa tabung-tabung yang telah diedarkan sebentar tadi adalah untuk bantuan mangsa-mangsa banjir dan juga program dakwah yang bakal diadakan di Sarawak. Moga-moga sumbangan pihak tuan dan puan akan mendapat berkat daripada Allah SWT. Terusnya majlis bakal diteruskan dengan penyampaian cendera hati kepada barisan panelis, moderator dan VVIP pada hari ini. Dijemput Saudari Nur Rafidah binti Muhammad Ramli, pengarah Karnival Keluarga Bahagia Mega, untuk mengiringi Tuan Haji Zamzuri bin Abdul Majid, pengarah kanan Universiti Multimedia, bagi menyempurnakan sesi penyampaian cendera hati. Jemputkan yang pertama Ustaz Hasri Bahari. Encik Edi Iskandar. Puan Farahdi. Dan moderator Cik Fatimah Nazdayu. Seterusnya, majlis menjemput Cik Nur Rafidah untuk menyampaikan cendera hati kepada Tuan Haji Zamzuri. Terima kasih diucapkan kepada Cik Rafidah dan Tuan Haji Zamzuri atas kesudian menyampaikan cendera hati sebentar tadi. Tuan pagi antara tampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kini, buat santai Karnival Keluarga Bahagia Mega telah pun sampai ke penghujungnya. Kami selaku warga kerja Karnival Keluarga Bahagia Mega mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian tuan dan puan untuk hadir ke majlis ini. Hadirin diminta tunggu di tempat duduk anda untuk memberi laluan kepada VVIP, panelis dan moderator untuk keluar dewan dan menuju ke Seri Mahkota untuk sedikit jamuan ringan.